Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Irfan Faruqi untuk fokus minggu hadapan. Di antara perkembangan yang dapat kita bawakan untuk waktu ini yang akan berlaku pada minggu depan antara lain adalah berkenaan dengan Sultan Kedah Sultan Salahuddin Sultan Badli Shah memperkenankan untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN di Kedah pada 28 Jun depan. Ia bagi memberi laluan kepada pilihan raya negeri PRN ke-15 akan datang. Pengumuman itu dibuat Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur selepas sesi menghadap bagi memohon perkenan pembubaran DUN Kedah di Wisma Darul Aman hari ini. Hari ini saya ingin memaklumkan bahawa saya telah diterima menghadap ke bawah duli Yang Maha Tuanku Sultan Al-Aminul Karim, Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah untuk memohon perkenan bagi pembubaran Dewan Undangan Negeri Kedah yang ke-14. Untuk maklumat semua, ke bawah duli Yang Maha Tuanku Sultan telah pun memberi perkenan untuk Dewan Undangan Negeri yang ke-14 ini dibubarkan pada tanggal 28 Jun 2023. Sehubungan itu saya ingin memaklumkan bahawa bermula pada tarikh berkenaan, tadbiran kerajaan negeri akan dijalankan oleh kerajaan caretaker government yang mana segala fungsi kerajaan akan berlangsung sebagaimana biasa sehingga kerajaan negeri yang baru akan dibentuk selepas PRN akan datang. Selain daripada itu, Perikatan Nasional PN belum berbincang mengenai calon Menteri Besar di 6 negeri yang terlibat dalam pilihan raya negeri. Timbalan Pengerusi PN Tan Sri Abdul Hadi Awang sebalik menjelaskan nama calon Menteri Besar sudah ada dalam kepala pemimpinnya. Kita tak bincang lagi nanti menang. Nama adalah kepala kita lah, tak boleh diumumkan. 6 negeri terlibat PRN kali ini terdiri dari Kelantan, Selangor, Terengganu, Kedah, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang. Bakal Menteri Besar di 3 negeri yang dikuasai PAS diperuntukkan kepada PAS manakala calon Menteri Besar dan Ketua Menteri untuk 3 lagi negeri masih belum dinamakan. Menyentuh mengenai manifesto PN sempena PRN di 6 negeri, beliau memaklumkan manifesto gabungan pusat dan negeri akan dilancarkan di negeri masing-masing. Kita akan buat manifesto dalam perancangan. Ada pusat dan ada negeri. Beliau berkata demikian selepas melancarkan jentera pilihan raya PN Kelantan di Stadium Sultan Muhammad ke-4 dengan dihadiri lebih 5,000 orang malam tadi. Menurut Abdul Hadi lagi, pengagihan kerusi antara parti dalam PN hampir 100% selesai. Selain daripada itu, apa yang akan berlaku pada minggu depan pada 27 hari bulan, dijangka Perdana Menteri akan mengadakan lawatan rasmi ke Laos dan ketika ini untuk mendapatkan analisis dan jangkaan apakah yang akan berlaku memandangkan dalam lawatan-lawatan rasmi sebelum ini di Indonesia, Singapura, Filipina dan juga Kemboja Indo menunjukkan hubungan yang rapat di antara Perdana Menteri dan juga pemimpin-pemimpin di negara ASEAN ini. Tapi bagaimanakah kedudukan Malaysia dan Laos ketika ini bersama-sama dengan kami Profesor Dr. Azizuddin Muhammad Sani, pensyarah kanan politik dan hubungan antarabangsa Universiti Utara Malaysia. Prof, terima kasih bersama kami di waktu ini. Sebelum kita ke udara, kita bincang tentang Filipina, tapi Perdana Menteri akan ke Laos pada minggu hadapan. Kalau untuk permulaan ini, Prof, mungkin boleh dijelaskan kedudukan Laos dan kepentingannya kepada Malaysia. Apakah ia strategik seperti mana hubungan Malaysia dengan Indonesia yang mempunyai sejarah yang panjang, kita dan Singapura juga mempunyai sejarah tersendiri. Tapi dengan Laos ini mungkin jarang dibicarakan dan jarang berlaku persisihan di antara kedua negara. Apakah signifikan lawatan ini untuk Malaysia, Prof? Ya, saya rasa kalau berkaitan dengan Laos, ia sebuah negara yang kecil kan, tapi sebahagian daripada juga anggota negara ASEAN kan. Jadi dalam hubungan kita dengan Laos ni banyak kita memberikan fokus kepada agenda ASEAN itu sendiri kan. Dan yang mana kita tahu juga kan, hubungan kita dengan Laos ni agak baik kan. Dan Laos sebenarnya mahukan kerjasama dan bantuan daripada Malaysia dalam konteks pelaburan yang boleh Malaysia bawa ke Laos kan. Yang mana kalau kita lihat kita ada hubungan yang ada siri lawatan misalnya kan pernah dilakukan oleh Presiden Laos kan ketika era Datuk Seri Najib Razak dulu kan ke Malaysia kan, dan juga ada juga agenda perbincangan ekonomi yang diadakan antara kedua negara pada tahun 2017 yang lalu kan. Jadi kalau kita lihat pula yang terbaru ini adalah apabila Laos ingin membuka pasaran lebih luas lagi kepada pelabur di Malaysia kerana adanya speed highway train tetapi antara Vientiane, ibu kota Laos dan juga Kuning di China Jadi sepanjang perjalanan itu mereka mungkin meminta
Malaysia supaya terlibat sama dalam pembangunan ekonomi perindustrian dan sebagainya di negara Laos sendirilah. Jadi ini mungkin kesempatan yang cuba diambil lah oleh Malaysia. Meskipun mungkin kadar pelaburan di Laos tu taklah sama dengan apa yang kita mahukan dengan Indonesia. Sebab Indonesia sebagai negara besar dan juga negara seperti Thailand, Filipina yang saya rasa mempunyai hubungan yang lebih akrab dengan Malaysia dalam konteks perdagangan dan ekonomi. Jadi Laos ni pasarannya tak besar, kecil, tapi mungkin juga boleh digunakan kesempatan oleh pelabur-pelabur daripada Malaysia untuk melabur dan bekerjasama dengan Laos itu sendirilah. Dan ini jaminan yang diberikan oleh kepimpinan Laos itu sendirilah. Dan bila sebut tentang hubungan dan kedudukan Laos sebagai rakan Malaysia dalam konteks ASEAN, Perdana Menteri ketika dalam pertemuan di Labuan Bajo menyebut tentang kedudukan ataupun tindakan ASEAN terhadap apa yang dilakukan oleh Myanmar khususnya kepada etnik Rohingya. Memandangkan Laos bersempadan dengan Myanmar, apakah ini akan digunakan juga oleh Perdana Menteri untuk sekali lagi menegaskan kepentingan untuk mengambil tindakan 5 konsensus dan ia dilaksanakan dengan bermakna untuk tujuan menyelamatkan hak asasi manusia khususnya dalam konteks Rohingya di Myanmar, Prof? Ya, kalau kita lihat situasi di Laos sebenarnya hampir sama dengan Myanmar kalau kita tengok dalam konteks kerajaan lah. Yang kita tahu kerajaan di Myanmar itu kerajaan komunis tapi juga ada pengaruh tentera juga di situ dan juga mereka juga menerima influx ataupun kita cakap pelarian Chin dan Karen yang lari ke Thailand dan juga lari ke Laos di kawasan sepadan So dan kalau kita lihat dalam konteks itu saya rasa pengaruh Laos itu untuk memujuk ataupun terlibat sama dalam proses damai misalnya kalau ada di Myanmar tu agak terbatas sebab peranan Laos itu agak kecil di sini berbanding dengan China misalnya negara besar di sepadan Myanmar dan juga Thailand yang mungkin boleh mempengaruhi keputusan di pihak Myanmar sendirilah. Jadi peranan Laos ni saya ternampak peranan yang sangat penting lah dalam konteks menyelesaikan isu di Myanmar, tapi Laos boleh juga bersama-sama dengan Malaysia dan negara-negara ASEAN lain mendesak suara secara kolektif mendesak Myanmar supaya patuh kepada isu-isu hak asasi manusia dan kemanusiaan dan juga memastikan bahawa masalah pelarian yang dihadapi oleh semua negara ini dapat diselesaikan dengan cara yang terbaik lah. Dan jadi saya rasa itu yang menyebabkan kita merasakan bahawa semangat ASEAN itu boleh diterjemahkan dalam konteks untuk menyelesaikan permasalahan negara kejiranan yang khususnya melibatkan Myanmar ini. Ya, Prof, kembali kepada apa yang Prof nyatakan di awal tadi berkenaan dengan kedudukan hubungan di antara Laos dan Malaysia dalam konteks ekonomi. Berdasarkan kepada data setakat tahun 2021, sebagai contoh, rakan ekspor daripada Laos, produk yang diekspor paling banyak adalah ke Thailand dalam $2 billion Amerika banding dengan ekspor yang dikongsi di antara Malaysia dan juga Laos yang mana jumlah ini tu jauh lebih insignifikan, lebih rendah. Oleh demikian, kalau kita sebut tentang apakah sasaran ataupun objektif yang ingin dicapai dalam lawatan rasmi kali ini, pastinya berbeza berbanding dengan lawatan Perdana Menteri ke Singapura dan Indonesia. Oleh itu, apa yang dijangkakan apa yang ingin dicapai dalam lawatan kali ini, ataupun kita menyifatkan bahawa inilah hanya sebagai lawatan persahabatan, sekadar berjumpa dan berkirim salam tanpa ada sebarang cita-cita besar yang ingin dicapai, Prof? Saya tak melihat lawatan itu hanya semata-mata lawatan saja. Selalunya dalam lawatan tu ada agenda yang lebih besar cuba dibawa. Yang kalau kita lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim misalnya melawat negara-negara ASEAN beberapa lambat ialah untuk saling bawa agenda ekonomi dan agenda perdagangan misalnya, juga dalam usaha sama memperluaskan pengaruh kita sebenarnya Malaysia. Kita kalau kita lihat dari segi apa yang cuba dibawa oleh Datuk Seri Anwar dan menjadikan kita ni sebagai salah satu daripada player ataupun pemain diplomasi dalam konteks ASEAN itu sendiri. Walaupun dalam konteks siapa yang jadi leader ASEAN itu, walaupun kita pernah cuba menjadi leader, tapi memandangkan pengaruh Indonesia itu agak besar berbanding Malaysia. Jadi kita apa yang boleh lakukan adalah dalam konteks mewujudkan satu bentuk kepimpinan, mempengaruhi pimpin-pimpin di negara ASEAN untuk menyelesaikan isu masalah serantau yang mendesak misalnya. Cuma lawatan di Laos ini saya nampak lebih kepada konteks ekonomi
sebab banyak peluang ekonomi yang belum diterokai, boleh diterokai di Laos ini. Dikala Laos juga menyediakan tenaga kerja yang kos buruh yang rendah yang boleh digunakan oleh syarikat-syarikat di Malaysia untuk melabur di sana dan mendapat peluang ekonomi dan dibawa pendapatannya kepada negara kita sendiri. Jadi dalam konteks ini saya rasa ada agenda yang politik sifatnya dan juga ada agenda yang ekonomi dan perdagangan sifatnya. Jadi dalam konteks ini yang penting matlamat kita dalam semua agenda yang melibatkan ASEAN ini adalah supaya rakyat kita boleh menikmati kemakmuran di sini. Misalnya faktor pelancongan. Sebenarnya ramai pelancong-pelancong daripada Laos datang ke Malaysia tahun ke tahun. Jadi itu mungkin ingin juga digalakkan oleh dalam lawatan ini supaya rakyat Laos sendiri boleh melancong ke Malaysia. Di sebalik kita juga melancong ke Laos itu dan mengenali negara Laos ini walaupun negara ini negara kecil. Jadi saya rasa yalah, selalu lawatan ni bukan cakap kosong. Dia ada agenda yang lebih besar yang matlamat untuk kebaikan bersama lah itu yang ingin dicapai. Ya. Dan Prof, soalan terakhir sebelum kita menamatkan perbincangan berkenaan dengan lawatan rasmi ini adalah berkenaan dengan untuk kita crystallize. Semalam kan Prof menyatakan bahawa kita ada sasaran lebih besar khusus dalam konteks polisi luar negara yang dibawa oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ibrahim. Bagaimana sebenarnya Perdana Menteri ingin memposisikan dirinya sebagai pemimpin ASEAN dan juga memposisikan Malaysia dalam kalangan rakan kongsi ASEAN khususnya apabila berkunjung ke Laos? Adakah sebagai suatu kuasa yang mempunyai pengaruh dalam rantau ini ataupun sebagai rakan dagang ataupun sebagai rakan yang sentiasa bersedia sekiranya berlaku sebarang konflik boleh menjadi rakan yang boleh dibincang, bawa bincang dan bawa rundingan. Inilah dia facilitator untuk menyelesaikan sebarang konflik. Bagaimanakah Perdana Menteri ingin posisikan dirinya ketika dalam lawatan seperti ini, Prof? Saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim memang sudah sedia dikenali. Itu kelebihan beliau berbanding dengan pimpinan lain seperti Jokowi misalnya yang naik daripada bawah kan, walaupun sekarang dikenali tapi belum dikenali sebelum jadi presiden kan. Malah kalau kita tengok di Filipina atau pimpinan lain kan masih lagi tidak dikenali kan sebelum menjadi pimpin utama negara. Tapi Datuk Seri Anwar telah dikenali oleh rakan-rakan dan juga sahabat-sahabat di rantau Asia Tenggara ini. Jadi peranan sekarang ini peranan yang dia harus bawa dalam konteks kepimpinan di ASEAN itu perlu ditonjolkan. Dia akan beri kelebihan kepada Malaysia sebagai rakan dagangan, rakan politik yang bersahabat dengan semua negara ASEAN, tapi dalam sama juga membawa agenda yang lebih besar kerana kita tahu dalam cabaran dunia global sekarang ni Malaysia sebagai sebuah negara kecil tidak boleh berjuang bersendirian. Dia harus berjuang dalam erti kata kolektif dalam berhadapan dengan Amerika Syarikat misalnya, dengan China dan kuasa-kuasa besar lain, Persatuan Eropah. Jadi dalam konteks ini, Datuk Seri Anwar menyediakan satu bentuk kepimpinan untuk mengetuai ataupun bersama-sama dengan rakan-rakan sekutu ASEAN lain untuk berhadapan dengan cabaran yang lebih besar di rantau ini. Misalnya, kita tahu Laos memang bersahabat dengan baik dengan China. Jadi mungkin ada peranan Laos di situ yang boleh kita gunakan supaya dia dapat menarik sebahagian mungkin sokongan China terhadap kita misalnya. Mungkin ada agenda itu. Dan dalam sama kita mahukan China dan Kemboja yang juga lihat rapat dengan Kemboja dan juga Laos yang rapat dengan China untuk sama-sama mewujudkan code of conduct di Laut China Selatan supaya tidak berlaku konflik di rantau tersebut. Jadi dalam konteks ini ada signifikan peranan setiap negara itu yang boleh digunakan oleh negara kita untuk membawa agenda yang lebih besar di peringkat serantau malah peringkat global. Jadi dalam konteks ini saya rasa ada peranan signifikan yang Laos boleh mainkan dalam lautan ini dan juga kemakmuran bersama itu boleh dicapilah. Jadi itu yang saya rasa pentingnya Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan melawat saja Laos. Boleh semua negara-negara Asia Tenggara ini supaya dia mewujudkan satu bentuk kepimpinan dan ruang lingkup pengaruh yang lebih besar untuk peranan Malaysia menjadi middle power dan juga mungkin ke arah peringkat global secara kolektif yang lebih, maksudnya peranan yang lebih signifikan lah di peringkat global. Baik, terima kasih Profesor Dr. Azizuddin Muhammad Sani, Pensyarah Kanan Politik dan Hubungan Antarabangsa UUM berkongsi berkenaan jangkaan yang akan berlaku dalam lawatan rasmi Perdana Menteri ke Laos pada 27 Jun ini. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini untuk kita menjengah juga fokus minggu depan jemaah haji yang akan menyempurnakan ibadah haji dengan Arafah yang mana mereka akan bergerak ke Arafah pada hari esok, iaitu pada hari Isnin. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini.